Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Fatimi Hanafi. Kami dari Kumpulan 3 Gerakan Demokrasi akan membentangkan tentang proses penguatkuasaan Undi 18 di Malaysia. Baiklah, pasti ramai yang tertanya-tanya, bagaimanakah proses untuk menguatkuasa Undi 18 di negara kita ini? Pertama sekali, Undi 18 di bawah Malaysian Students Global Alliance yang telah dibentuk pada tahun 2016 oleh Tarama Pillai dan Kiara Yusri untuk menggesa penurunan umur mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun. Pada April 2017, Undi 18 telah pun menghantar memorandum kepada Datuk Seri Najib Razak, Perdana Menteri ketika itu, untuk membahas pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan had umur mengundi. Usaha Undi 18 bagaimanapun untuk melobi pindaan Perlembagaan Persekutuan tidak berjaya pada masa itu. Kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad seterusnya selepas itu telah memulakan usaha 2 tahun kemudian untuk melaksanakan had umur mengundi baharu demi memenuhi janji manifesto dalam pilihan raya umum ke-14. Akhir sekali, Undi 18 terus meneruskan usaha mereka untuk menjadikan penurunan umur minimum mengundi sebagai kenyataan sejajar dengan matlamat mereka yang asal. Itu sahaja untuk pengenalan. Dipersilakan Saudari Ellie untuk membentangkan objektif kajian. Dipersilakan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian kita yang telah diadakan iaitu proses penguatkuasaan Undi 18 adalah untuk menilai kesedaran golongan belia yang berumur 18 tahun hingga 21 tahun. Selain itu, objektif untuk mengadakan kajian ini adalah untuk mengenal pasti cabaran dan isu-isu serta penguatkuasaan Undi 18. Selain daripada itu, kita juga telah menilai perubahan dalam politik konvensional sebagai salah satu objektif kajian. Objektif kajian yang terakhir sekali adalah memberikan cadangan untuk mengatasi cabaran dan isu-isu tersebut. Itulah untuk part saya. Saya akan mempersilakan saudara Aiman Haikal. Baiklah, terima kasih saudara Eli atas pembentangan yang telah dilakukan sebentar tadi. Baiklah, untuk bahagian saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Baiklah, untuk kajian kami telah menjalankan 2 kaedah kajian yang digunakan untuk mencapai objektif, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, ini dijalankan dengan menganalisis kajian berkaitan Undi 18 melalui sumber primer dan sumber sekunder seperti berita akhbar dan juga internet. Kaedah kuantitatif pula dijalankan secara dalam talian dengan mengumpulkan maklum balas daripada 100 responden berkaitan dengan isu Undi 18. Soal sedikit disediakan dalam bentuk Google Forms dan terbahagi kepada data demografi dan data perhatian terhadap pilihan raya dan faktor pengaruh pengundi. Bagi komponen data demografi, terdapat 6 soalan keseluruhannya yang ditanyakan kepada responden. Baiklah, saya seterusnya mempersilakan pembentangan seterusnya. Kajian ini mempunyai 6 pernyataan masalah. Pertama sekali, kesudian dan pengalaman mengundi golongan pengundi yang berumur 18 hingga 21 tahun. Yang kedua, pengalaman menghadiri ceramah politik bagi golongan pengundi yang berumur antara 18 hingga 21 tahun. Seterusnya, perbandingan ceramah politik secara fizikal dan juga ceramah politik secara dalam talian bagi golongan pengundi yang berumur 18 hingga 21 tahun. Di samping itu, tahap minat golongan pengundi yang berumur 18 hingga 21 tahun terhadap perkembangan politik semasa. Tambahan pula, saluran mendapat maklumat tentang perkembangan pilihan raya dan politik bagi golongan pengundi yang berumur 18 hingga 21 tahun. Akhir sekali, faktor pengaruh pemilihan calon dalam golongan pengundi yang berumur antara 18 hingga 21 tahun. Sekarang saya menjemput saudara Hazwan untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya kita pergi ke dapatan kajian. Seramai 86% responden kami sudah pernah mengundi, manakala hanya sebanyak 14% pun belum pernah mengundi. Seterusnya, tahap kesudian responden kami untuk mengundi sangat tinggi, iaitu sebanyak 55% responden, diikuti dengan 32% dan tahap sederhana iaitu 13%. Seterusnya, sebanyak 71 responden mengundi tidak relevan untuk menghadiri ceramah politik. Selain itu, sebanyak 21% memilih untuk secara fizikal, manakala hanya 8% memilih secara dalam talian. Seterusnya, maklumat kebanggaan pilihan raya dan politik menunjukkan hanya sebanyak 44% responden bersetuju, diikuti dengan sederhana setuju sebanyak 28% dan 24% memilih untuk sangat tinggi. Seramai 68% responden kami mengundi untuk kali pertama pada PRU ke-15 2023, manakala diikuti dengan 14%, 12% dan 6% pada PRU 6 Negeri, PRN Johor dan mengundi tidak relevan. Selain itu, kehadiran responden untuk ceramah politik semasa pilihan raya menunjukkan 71% mengundi tidak
dan 29% untuk ya. Akhir sekali, tahap minat responden mengenai perkembangan pilihan raya dan politik menunjukkan 50% mengundi sederhana, diikuti dengan 26% tinggi dan yang terakhir 18% mengundi untuk sangat tinggi. Berakhirlah untuk bahagian saya, seterusnya saya serahkan pertanyaan ini kepada saudara Muhammad Asmadi. Okey, terima kasih saudara Hazwan. Jadi akhir sekali, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, majoriti daripada responden sudi untuk menggalas tanggungjawab untuk mengundi jika berlakunya pilihan raya. Walau bagaimanapun, tahap minat golongan belia terhadap perkembangan pilihan raya dan politik sangat membimbangkan. Ini merupakan indikator bahawa pelbagai pihak seharusnya menggabungkan tenaga mereka untuk menarik minat belia. Pada masa yang sama, didapati bahawa kebanyakan responden mendapat maklumat perkembangan pilihan raya dan politik daripada ibu bapa mereka, rakan sebaya mereka serta media sosial. Akhir sekali, faktor-faktor yang paling mempengaruhi golongan belia supaya mengundi adalah parti yang diwakili oleh calon-calon mengundi, manifesto calon serta rekod perkhidmatan calon. Jadi itu saja untuk mengakhiri pembentangan ini. Saya mewakili daripada kumpulan ini mengucapkan terima kasih.